Ketika semua negara di dunia sedang menghadapi cabaran memerangi COVID-19 beberapa tahun lalu, masyarakat antarabangsa dikejutkan pula dengan krisis rampasan kuasa yang berlaku di negara Myanmar. Namun bagi sesiapa yang memahami dinamik politik dan kerajaan Myanmar, tidak akan terkejut kerana Tatmadaw atau tentera Myanmar sememangnya mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Perlembagaan 2008 Myanmar telah digubah oleh Tatmadaw demi menjaga kedudukan mereka dalam politik Myanmar. Rampasan kuasa berlaku sehari sebelum Parlimen Myanmar bersidang, di mana anggota yang dipilih pada pilihan raya umum November 2020 sepatutnya mengangkat sumpah. Krisis ini nampaknya berterusan untuk tempoh masa yang panjang dan turut melibatkan kematian. Sehingga Disember tahun lalu, sekurang-kurangnya 2,000 pejuang pro-demokrasi Myanmar dilaporkan terbunuh dalam pertempuran sejak rampasan kuasa junta tentera Februari 2021 itu. Myanmar dibelenggu kemelut berpanjangan sejak rampasan kuasa oleh tentera hingga mencetuskan protes secara besar-besaran. Situasi tegang dalam musuh rakyat mengembalikan demokrasi negara itu berdepan tindak balas ganas junta tentera yang menjejaskan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi Myanmar. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat krisis rampasan kuasa yang berlaku di Myanmar. Teruskan menonton. Sejarah junta tentera Myanmar. Myanmar telah dilanda ketidakstabilan politik sejak mencapai kemerdekaan dari Britain pada tahun 1948 lagi. Sebelum Myanmar, negara itu dikenali sebagai Burma dan mencapai kemerdekaan pada tahun 1948 dengan UNU sebagai Perdana Menteri pertama. UNU mengetuai Liga Kebebasan Rakyat Antifasis atau AFPFL yang diterajui bersama Aung San iaitu bapa kepada Suu Kyi. Mereka menentang penjajahan Jepun dengan bantuan Empayar Inggeris. Kali pertama pihak tentera terlibat dalam politik Burma adalah pada tahun 1958 iaitu apabila berlakunya perpecahan dalam AFL-PL. Ketua Parlimen Ne Win diminta untuk memikul tugas sebagai Perdana Menteri Interim. Ne Win telah merobak semula Parti Sosialis dan apa yang dilakukannya bakal memberi kesan yang sangat besar terhadap Burma pada masa hadapan. Pada pilihan raya tahun 1960, UNU dan partinya menang dan Parlimen Ne Win menyerahkan kembali kuasa pemerintahannya. Hanya 2 tahun kemudian, pada tahun 1962, Ne Win merebutnya semula melalui rampasan kuasa yang digelarnya sebagai kudeta tanpa pertumpahan darah. Ne Win kemudiannya membentuk Burma untuk Sosialisme dengan membubarkan struktur persekutuan dan memperkenalkan Parti Program Sosialis SPP sebagai satu-satunya parti sah di negara itu. Ne Win menjalankan dasar pengecualian dengan dunia luar untuk Burma selama 2 dekad. Anti perubahan besar yang dilakukannya adalah seperti menasionalisasikan ekonomi, menyekat kebebasan media, penjagaan kesihatan percuma, mengusir orang asing dan memenjarakan musuh politiknya. Burma mengalami keadaan ekonomi yang lembab, inflasi yang teruk dan kejatuhan mata wang yang ketara. Pada tahun 1987, rusuhan anti kerajaan telah berlaku secara besar-besaran melibatkan pelajar, para SAMI dan kumpulan pekerja. Ribuan rakyat terbunuh dalam rusuhan itu dan kebencian terhadap kelemahan pengurusan ekonomi pemerintahan tentera menjadi semakin menebal dalam kalangan kumpulan pro-demokrasi. Apabila Parlimen Ne Win berundur sebagai ketua SPP pada tahun 1988, status ekonomi Burma telah jatuh begitu rendah sehingga dilabelkan sebagai salah satu negara termundur di dunia. Ne Win digantikan oleh Parlimen So Maung yang menubuhkan Majlis Pemulihan Undang-Undang dan Ketertiban Negeri untuk memenangi hati rakyat. Pada masa yang sama juga, Aung San Suu Kyi mengasaskan parti NLD dengan tujuan mengembalikan demokrasi tanpa campur tangan tentera. Pada 1989, Burma telah ditukar namanya kepada Myanmar, sementara ibu negerinya, Rangoon, digantikan dengan Yangon. Latar belakang krisis rampasan kuasa Myanmar 2021. Pada awal pagi 1 Februari 2021, junta tentera Myanmar mengumumkan berlakunya rampasan kuasa sekaligus menggulingkan pemerintahan awam yang dipilih rakyat negara itu melalui proses pilihan raya. Tindakan itu bermula dengan siri tangkapan dan tahanan oleh tentera terhadap Presiden Myanmar U Win Mint dan kaunselor negara Aung San Suu Kyi serta beberapa pemimpin utama lain negara ini. Pihak junta mengisytiharkan keadaan darurat buat tempoh setahun selain mendakwa rampasan kuasa itu perlu dilakukan kerana berlaku penipuan besar oleh parti politik pimpinan Aung San Suu Kyi iaitu NLD dalam pilihan raya awam sebelum ini. Pemimpin yang mengetuai rampasan kuasa tersebut iaitu Jeneral Aw Min Flying kemudiannya mengeluarkan kenyataan dan berjanji untuk mengadakan pilihan raya baru. Namun selepas 6 bulan, beliau mengumumkan dirinya sebagai Perdana Menteri dan pilihan raya akan diadakan pada 2023 pula. Tatmadaw juga membuat pendakwaan terhadap Min dan Suu Kyi.
pelbagai tuduhan rasuah, menghasut dan melanggar atur rahsia rasmi telah dikeluarkan. Pada 3 Februari 2021, Min didakwa kerana melanggar garis panduan kempen dan sekatan COVID-19 di bawah Seksyen 25 Undang-Undang Pengurusan Bencana Alam. Manakala Suu Kyi didakwa kerana melanggar Undang-Undang Darurat COVID-19 kerana mengimport dan menggunakan alat radio dan komunikasi secara haram, khususnya 6 peranti ICOM dari pasukan keselamatannya dan walkie-talkie, di mana ia dihalang di Myanmar dan memerlukan izin dari agensi yang berkaitan. Pemilihan yang dilakukan pada November 2020 itu adalah pilihan raya demokratik yang kedua di Myanmar sejak negara itu keluar daripada rejim pemerintahan diktator selama 49 tahun. Myanmar baru sedekat bebas daripada pemerintahan tentera selama 50 tahun. Walau bagaimanapun, sistem demokrasi di negara itu sebenarnya terus dikawal ketat oleh jeneral tentera dan akhirnya rampasan kuasa juga berlaku oleh pihak tentera. Beberapa hari sebelum berlakunya rampasan kuasa tersebut, Suruhanjaya Pilihan Raya telah menolak secara tegas dakwaan tentera mengenai penipuan undi. Walaupun kabar angin percubaan rampasan kuasa telah disebut-sebut selama beberapa hari sebelum itu, pihak tentera sendiri telah pun mengeluarkan kenyataan menepis kebimbangan itu dan berikrar untuk mematuhi perlembagaan negara tersebut. Sebenarnya, fenomena rampasan kuasa yang berlaku kali ini bukanlah perkara yang luar biasa di Myanmar. Ini kerana pada tahun 1990, NLD juga telah memperoleh kemenangan besar pada pilihan raya dan kerajaan Myanmar di bawah pengaruh Tatmadaw dengan menerima keputusan dan pemimpin NLD termasuk Aung San Suu Kyi telah ditangkap. Kemelut yang berlaku pada ketika itu berterusan sehingga 2 dekad lamanya dan semakin mendapat perhatian di peringkat antarabangsa. Kebangkitan Suara Rakyat. Selepas rampasan kuasa, Tatmadaw telah menubuhkan Majlis Pentadbiran Negara yang mendapat sokongan daripada parti pembangkang yang telah ditewaskan Suu Kyi dalam pilihan raya pada tahun 2020. Majlis ini diketuai Min Aung Hlaing yang memegang kuasa eksekutif buat sementara. Ramai rakyat menyatakan ketidakpuasan hati mereka kerana telah lama menunggu untuk hidup dalam negara berdemokrasi. Sehari selepas rampasan kuasa, sebilangan besar penjawat awam telah membanjiri ibu negara untuk menyatakan bantahan dan rejim Aung Hlaing telah berdepan dengan kebangkitan rakyat. Puluhan ribu orang turun ke jalan raya di bandar-bandar Myanmar untuk mengecam rampasan kuasa minggu tersebut dan menuntut pembebasan pemimpin yang dipilih Aung San Suu Kyi walaupun terdapat sekatan di internet oleh junta. Protes dan mogok ini juga melibatkan lebih 400,000 orang pejabat awam yang bersama-sama menentang rampasan kuasa yang berlaku. Kesan daripada rampasan kuasa ini telah menyebabkan keadaan ekonomi, sosial dan politik di Myanmar semakin memburuk dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Ia juga mengakibatkan risiko perang saudara yang semakin meningkat setelah berlakunya lebih banyak pertempuran antara tentera Myanmar dan pihak pemberontak yang merangkumi kumpulan etnik yang kemudiannya disertai pasukan pertahanan rakyat yang terdiri daripada rakyat awam yang mengangkat senjata. Malah krisis pelarian juga semakin meruncing apabila lebih ramai rakyat Myanmar melarikan diri ke negara-negara jiran termasuklah India, Thailand dan China. Konflik ini telah menyebabkan 17.6 juta rakyat Myanmar memerlukan bantuan kemanusiaan, lebih 1.6 juta kehilangan tempat tinggal dan dianggarkan sebanyak 55,000 bangunan awam musnah sejak berlakunya rampasan kuasa. Kesimpulannya, rampasan kuasa yang berlaku di negara ini telah mengundang reaksi antarabangsa daripada pelbagai pihak. Ia telah dikutuk secara meluas di peringkat antarabangsa. Antaranya ialah Pertubuhan Masa-Masa Bersatu PBB yang secara tegas mengeluarkan kenyataan mengecam keras tindakan tentera yang menjatuhkan kerajaan awam Myanmar. Rakyat Myanmar juga ternyata menentang tindakan itu dan mahukan Myanmar terus kekal sebagai sebuah negara demokrasi. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.